jemaah. Alhamdulillah. Walaupun malam ni kita buat 8. Untuk sebelum ni dan selepas ini kita buat 20. Sebab malam ni kita ada majlis resmi, iaitu lawatan delegasi resmi daripada Masjid Nur Jannah ke Surau Haji Maksum. Ini lawatan bapa ke tempat anak. Tapi anak tak pergi tempat bapa lagi. Tak tahulah bila nak pergi. Ya. Apapun kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada rombongan daripada Masjid Nur Jannah. Jadi untuk seterusnya dijemput kepada pengurusi Surau Haji Maksum, Dr. Syaril Kusairi untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengurusi majlis Al-Ha yang berbahagia, Nazir Masjid Nur Jannah secara zaman dan yang bersama barisan-barisan yang kuasa lagi dikasihi mantan pengurusi Selamat Ringkasan dan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini pertama-tama bersyukur kepada Allah SWT kerana Allah SWT masih lagi bagi kita peluang untuk apa? Untuk datang ke rumah Allah SWT. Di sebuah hadis kita ada Khubat bin Asyam radhiyallahu anhu itu dua orang yang bersemayang secara berjemaah adalah lebih disukai oleh Allah SWT daripada 4 orang yang semayang secara sendirian. Dan 4 orang yang semayang secara berjemaah adalah lebih disukai oleh Allah SWT daripada 8 orang yang semayang secara sendirian. Dan 8 orang yang semayang secara berjemaah adalah lebih disukai oleh Allah SWT daripada 100 orang yang semayang secara sendirian. Jadi tuan-tuan yang mulia, setiap amal agama tuan mulia, apa ni boleh kita buat tuan mulia semata-mata dengan niat untuk sukakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana pada hari ini tuan mulia kita sama-sama dapat apa? Dapat tolak berjemaah. Dan inilah apa? Inilah fikir risau Nabi SAW. Di antara sunnah-sunnah ni ada 3 bahagian nak begitu. Pertamanya kalau dalam buat semayang ni kita ikut macam mana Nabi SAW semayang. Nabi SAW semayang dan juga amal-amalan yang lain. Di antara sunnah lagi ialah sunnah fikir Nabi SAW bagaimana setiap daripada kita dan tuan mulia hendaklah kita sama-sama usahakan bagaimana diri kita, keluarga kita dan seluruh umat ni dapat datang kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan mulia hendaklah kita penampilan kita juga hendaklah kita usahakan bagaimana penampilan secara Nabi SAW. Jadi tuan mulia berdasarkan wawasan ini, berdasarkan pemikiran ini, berdasarkan sunnah ni tuan mulia, inilah menjadi fikir kita, menjadi tanggungjawab sama-sama kita usahakan bagaimana kita untuk bawa 3 perkara ni kan. 3 perkara ni dalam diri kita dalam seluruh umat. Antara lagi Nabi selepas Nabi SAW. Dalam apa juga keadaan tuan mulia, ini dah akhir zaman kan, kita umur dah lanjut tuan mulia. Tapi tuan mulia kita kena usahakan bagaimana agama ni, bagaimana agama ataupun terutamanya khususnya surau kita kan. Surau kita dapat hidup amal agama ni, amal agama 24 jam kan. Dalam majlis Nabi SAW ni ada 4 amalan agama. Pertamanya dakwahan. Cakap taklim ta'alum. Bagaimana kita pergi Masjid Nabawi ni ada langkah-langkah Quran. Kemudian ibadat dan khidmat. Dan alhamdulillah di bulan Ramadan ni kita cuba usahakan bagaimana surau kita ni dapat hidup amal-amal agama 24 jam kan. Dan kita telah buat beberapa amal agama, antaranya alhamdulillah pada tahun ni kita dapat cuba hidupkan amalan qiyamul-lail kan setiap malam. Kecuali satu Ahad ringkas sikitlah. Tapi kalau Isnin sampai Jumaat ni kita buat qiyamul-lail 2 jam kan. 2 jam. Dua juzuk kan. 1 rakaat 1 juzuk. Alhamdulillah ada sambutan kan. Walaupun nampak macam veteran tapi penuh lah. Yang penuh pun veteran. Yang muda ni kurang kan. Yang veteran ni yang penuh kan. Tuan mulia, insyaAllah tuan mulia kita sama-sama ambil fikirlah. Sama-sama kita ambil fikir bagaimana diri kita, keluarga kita, dan seluruh umat kan. Jadi kita ni umat Nabi SAW ni, kita punya tanggungjawab ni seluruh dunia kan. Seluruh dunia, bukanlah kita nak fikir surau kita saja, bukan kita nak fikir kampung kita saja kan. Kita kena fikir seluruh dunia bagaimana seluruh umat manusia dapat datang kepada agama Allah Ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan kita sama-sama ambil bahagian, sama-sama ambil fikir untuk jayakan segala usaha, segala program yang kita cuba usahakan insyaAllah.
Demikian ucapan pengurusi surau Haji Maksum Dr. Syaril yang mungkin walaupun uh, perjalanan Ramadan kita ini penuh dengan macam-macam program. Cuma mungkin pada kenyataan beliau tadi yang mungkin tuan-tuan ada yang mungkin tertanya-tanya. Sebab saya pernah ditanya oleh jemaah, macam mana bezakan Qiyamul Lail yang 2 juzuk dengan Qiyamul Lail yang Sabtu Ahad. Yang Sabtu Ahad tu Qiyamul Lail biasa, kita memang penceramah apa tazkirah kuliah subuh, dia bawa kuliah abdi bawa sekali Qiyamul Lail. Tapi yang 2 juzuk ni Ustaz sendiri bawa setiap malam 2 juzuk. Satu malam 2 juzuk. Maknanya satu rakaat 1 juzuk, 2 rakaat 2 juzuk. Solat tahajud 2 rakaat. Berdiri dalam 1.5 jam lebih kurang. Sebab tu dia suruh sediakan kerusi. Kalau tak tahan boleh duduk. Lagipun solat sunat boleh duduk. Dan bolehlah menyemak bacaan di belakang apa yang dibaca. Alhamdulillah. Satu program yang sebelum tak pernah ada, tapi pada tahun ni kita wujudkan. Tinggal mau tak mau ikut saja. Saya sendiri pun tak mampu dengan kerja yang masih siang bekerja. Jadi kalau yang veteran dan juga yang kerja sendiri tu mungkin alhamdulillah semangat. Ramai juga 20 lebih orang setiap hari. Okey, jadi untuk seluruhnya dijemput kepada Fadil Ustaz Hairul Zaman bin Ishaq untuk menyampaikan tazkirah pada malam ni. Pecah rekod ya, tazkirah. Panjang sebulan ini satu tazkirah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil kitabil aziz pada auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى إلا من أبى يا رسول الله Kila man ata'ani yaqul jannah wa man asani faqad aba al-kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis Merangkap Tuan Imam Wafadi Ustaz Khairul Azhar yang dimuliakan Dr. Muhammad Syahril, Pengurusi Surau Haji Maksum, sahabat saya Tuan Masri bin Kasan, mantan Pengurusi Surau, juga kepada sahabat-sahabat yang ikut pada malam ini, Al-Fadhil Ustaz Rakim bin Ahmad, Imam Satu Masjid, juga sahabat Ketua Biro Ekonomi Saudara Zamzul, Ketua Pemuda Masjid Cik Naufal bin Ismam, dan juga pemeriksa kira-kira satu Cik Kamal bin Wok. Barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, ahli jawatan kuasa surau Haji Maksum, tuan-tuan muslimin muslimat, abang-abang, kakak-kakak
adik-adik, tetamu-tamu Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan sekalian. Jadi malam ini ialah sesi lawatan AJK Masjid ke surau-surau di bawah naungan Masjid Nurul Jannah. Dan surau Haji Maksum ni surau yang ketiga. Malam semalam kami berada di surau Al-Abror, Taman Meru Indah. Minggu lepas di surau Nurul Saadah, Taman Meru 4. Jadi ini malam ni yang ketiga lah, surau yang ketiga. Kalau tadi pengurusi majlis beritahu berkenaan dengan 2 jam Qiyamul Lail surau Haji Maksum ni. Kalau saya tengok tuan-tuan ni, tak surau Maksum, 2 jam, 1,5 jam berdiri. Saya rasa semuanya minum air tongkat Ali long jack. Ni gaya-gaya minum tongkat Ali ni. Kalau tak ada ni, tak ada harapan. Hebat surau Haji Maksum ni, 2 jam Qiyamul Lail. Saya 1/2 jam je pun tak boleh nak tahan. Bagi pihak Masjid Nurul Jannah, pertama-tamanya kami mohon maaf ya, atas gangguan momentum semangat tuan-tuan menunaikan solat sunat tarawih. Ya, biasa 20 iman tinggi-tinggi dekat sini ni. Iman dia tinggi. Ya, ini bukan calang-calang orang. Dalam keadaan suasana kita siangnya berpuasa, malam kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Ramadan ini tuan-tuan belia, ada beberapa ibadah khusus dan perkara yang hanya ada pada bulan Ramadan, dia tak ada pada bulan lain. Yang pertamanya ialah perintah ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yaitu perintah melaksanakan puasa Ramadan hanya ada pada bulan Ramadan, puasa wajib. Lain daripada luar Ramadan, puasa sunat, tak ada puasa wajib, melainkan puasa nazar ataupun puasa qada. Jadi nak puasa bulan Ramadan, wajib. Luar Ramadan, sebelum Ramadan, sunat. Yang pertama. Yang kedua, baginda Nabi SAW bersabda tentang dia, maqama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu taqaddama bizambi. Siapa yang mendirikan malamnya dengan solat, maqama Ramadan, malam Ramadan dengan solat, mendirikan solat. Maknanya kita solat sunat tarawih ini hanya ada pada bulan Ramadan, tak ada pada bulan lain. Kalau ibu-ibu yang kat belakang sana, iman dia tinggi, bagus, semangat kuat. Habis Ramadan, bulan Syawal tak boleh solat sunat tarawih, ya bu ya. Tarawih bulan Ramadan aja. Termasuk yang 2 jam tadi Qiyamul Lail. 2 jam Qiyamul Lail boleh tahan, tapi nak solat sunat tarawih bulan Ramadan, tak ada bulan lain. Tak ada. Nak solat sunat tarawih bulan Ramadan. Sebab pahalanya berganda. Ketiga, yang hanya ada pada bulan Ramadan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi shahr. Tahukah kamu apa itu malam Al-Qadar? Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar hanya ada pada bulan Ramadan, bulan lain tak ada. Nak dapat Lailatul Qadar, malam Al-Qadar ini tuan-tuan yang mulia, kalau bangsa macam kita ni, orang awam ni, kita ni bukan orang baik-baik sangat kan. Acah-acah baik ada. Kita ni tak baik, acah-acah baik. Ya. Ulama menyatakan, carilah Lailatul Qadar ini pada hari-hari ganjil, malam-malam ganjil terakhir, 10 terakhir Ramadan. 21, 23, 25, 27, 29. Tapi sebab kita ni lemah, sifat kita ni lemah, nak tunggu masa tu kita tak tahu. Jadi senangnya, 1 Ramadan kita solat sunat tarawih sampai akhir Ramadan 30 malam berturut-turut, insya-Allah tuan-tuan dapat Lailatul Qadar. Walaupun kita tak tahu dia punya kesan-kesan Lailatul Qadar, tanda-tanda Lailatul Qadar, kita tak boleh nak tahu sebab kita orang awam. Kita tak boleh nak buat andaian sendiri, kita balik keluar malam ni malam yang ke-9. 9 ya? Betul ke tuan-tuan?
Oh tuan-tuan ni kalau tanya ni macam ni tenung kan. Udahlah malam ni tak buat 20, lagi ada tazkirah, tanya pula kan. Geram campur, macam-macam campur lah adalah tuan-tuan. Malam ke-9, malam ganjil. Tiba-tiba lalu kan balik nanti naik motor, lampu kita tu boleh mati. Lampu motosikal kita tu mati. Kita beritahu kat rumah yang rasanya memang malamnya Lailatul Qadar. Sebab motor abang tadi lampu dia mati sendiri. Mana terang. Kita berandaian sendiri tak boleh tuan-tuan. Jadi orang awam nak dapat Lailatul Qadar malam pertama sampai malam terakhir, istiqamah kita malam solat sunat tarawih dikira solat sunat malam. Yang keempat hanya ada pada bulan Ramadan ialah nuzul Quran, hari di mana Allah Taala turunkan Al-Quran. Sebab tu Ramadan ini kita baca Quran, banyak baca Quran. Imam tahfiz baca Quran, imam Quran, kita baca Quran, talaki Quran, tadabbur Quran, tadarus Quran. Mana-mana surau, masjid, madrasah memang penuh dengan majlis-majlis tadarus Quran. Nak hafaz Quran. Qiyamul Lail pun 2 juzuk Quran. Sebab apa? Bulan Al-Quran. Bulan Ramadan juga dikenal bulan Al-Quran. Jadi kita banyakkan baca Al-Quran. Yang kelima, ada pada bulan Ramadan. Tak ada pada bulan lain, ibadah yang kita ni nak tunggu setahun sekali datang. Iaitu menunaikan zakat fitrah. Rukun Islam ni terutama dia 5 perkara. Yang keempat, menunaikan zakat. Dia ada pecahan 2, zakat harta atau pendapatan dan juga zakat fitrah. Dikira wajib hukumnya. Perkara yang kita kadang-kadang terlepas pandang ialah menunaikan zakat fitrah walaupun nilainya murah. Dan ramai orang ambil mudah. Sebab nilainya murah dan dia mudah, jadi kita tak kisah. Kewajipan membayar zakat fitrah ini kepada semua orang Islam. Kita semua wajib bayar zakat fitrah. Bermula daripada malam pertama Ramadan, boleh ditunaikan sebelum solat sunat Idul Fitri ataupun pada hari raya pertama sebelum solat sunat Idul Fitri. Jadi masanya dia panjang, ya. Bila masanya panjang, kita biasanya santai, relax kan. Lagi 3 hari nak raya kita balik kampung. Perjalanan jam. Kalau balik Pantai Timur sampai dalam kadang-kadang 18 jam, 20 jam, penat dah. Perjalanan daripada Meru sampai nak ke Kelantan, Terengganu kadang-kadang sampai 12, 16 jam, 18 jam. Sampai sana penat. Kan? Lagi besok nak raya, rehat, tidur pun tak berapa nak cukup. Bangun-bangun celik, kita nak masak macam-macam hari raya. Pagi cari butang, baju Melayu tak jumpa, gaduh dengan bini. Kan? Dapat 1 butang ya. Lagi 4 tah mana hilang, sampin pun dah kat mana, tak tahu tertinggal kat Meru. Gaduh punya pasal. Habis main raya, terlupa nak bayar zakat fitrah. Sebab apa? Kita ambil mudah. Walaupun RM7. Zakat fitrah juga dikenali sebagai zakat badan atau zakat kepala. Ada setengah ulama menyatakan kalau tak bayar zakat fitrah ni amalan bulan Ramadan tergantung, dia tak sampai. Puasa, kita punya tarawih, kita punya tadarus Quran, kita punya sedekah bagi orang makan dan sebagainya ni tergantung tak dinaikkan amal. Ada setengah pendapat menyatakan begitu. Sebab apa? Sebab ni kita ambil mudah. Nilai dia ni ikut kadar beras makanan ruji tempatan kita di Selangor RM7, RM14, RM21. Ada orang tanya sekarang ni beras memang mahal. Kita bukan orang kaya, takkan kita nak bayar beras yang mahal. Kita ni beli beras sebab bukan kita nak tunjuk kaya. Tapi sebab kita nak makan nasi. Jadi keperluan beli beras yang sekarang memang harganya mahal ni bukan nak tunjuk kaya. Tapi kalau kita ni jenis zaman dulu, sebelum beras mahal pun memang kita beli beras yang mahal. Sekarang beras dah mahal, kita beli yang lagi mahal, ini memang orang kaya. Boleh faham tuan-tuan?
Dulu beras murah, dia beli beras mahal. Sekarang beras memang mahal, dia lagi mahal. Maknanya ini orang kaya yang dia bayar 14 ataupun 21 ringgit. Macam kita yang terpaksa beli beras yang dulunya murah, sekarang harganya mahal, masih kekal 7 ringgit. Minimum 7 ringgit. Untuk zakat fitrah minimum 7 ringgit. Bayar lebih tak ada masalah. Jangan bayar kurang. Ada orang cakap, Ustaz saya tak cukup duit, saya nak bayar 3 ringgit. Tak sah zakat fitrah sebab tak cukup. Ya. Seorang suami tertanggung di bawahnya itu isteri dan juga anak-anaknya. Jadi satu orang isteri atau anak-anak yang bayarkan zakat fitrah suami, bapak dia. Kalau satu orang suami dia punya isteri satu, dia kena bayarkan isteri dia yang satu. Kalau dia punya isteri dua, dia kena bayarkan isteri yang satu dan dua. Kalau isterinya 3 dan 4, dia kena bayarkan 1, 2, 3 dan 4. Tak boleh pilih-pilih. Mentang-mentang isterinya 4, bayar yang muda-muda je. Macam muka tuan-tuan ni rasanya bayar macam tu. Boleh percaya ke ni? Percaya. Isteri 4, bayar nombor 3, nombor 4. Nombor 1, 2 dah tua-tua kan. Pandai-pandai bayar sendirilah. Kan? Ni contoh. Tanggungan dia 4 orang kena bayar. Anak dia kena bayar. Anak laki-laki yang dah bekerja, tanggungjawab dia bayar zakat fitrah sendiri. Anak perempuan yang dah bekerja, kalau dia nak bayar sendiri, dia kena bagi tahu, minta izin bapa, abah, ayah, ni kan, adik nak bayar zakat fitrah, adik dah kerja, ni anak perempuan, minta izin, boleh bayar. Kalau tak, bapa kena bayar. Dan anak-anak yang tak bekerja, tanggungjawab penjaga ataupun bapa. Boleh yang bayar perempuan, tak ada masalah. Isteri bayarkan untuk suami, bayarkan bagi pihak suami, boleh. Anak nak bayarkan untuk mak bapak, boleh. Cuma masalah kita ni, bila kita ni antara satu dengan yang lain ni, anggap dia bayarkan, harap dia bayarkan, dia dah biasa bayarkan, biasa Abang Long bayarkan, biasa Kak Ngah bayarkan, biasa Kak Cik bayarkan, biasa adik Ucu bayarkan. Ini masalah. Sebab dah biasa macam tu. Tiap-tiap tahun macam itu. Dan kita ni orang surau Haji Maksum, tiap-tiap malam tarawih, tiap-tiap malam tadarus, kita puasa, kita bagi orang makan, kita sedekah, kita qiyamul lail 2 jam. 7 ringgit, tapi kita dah biasa harapkan anak-anak bayar. Bahaya tuan-tuan, kadang-kadang anak kita ni, dia kerja, dia sibuk. Dia sibuk kerja. Balik pun tak tentu hala. Nak uruskan anak, nak uruskan isteri, hantar anak nursery, hantar anak sekolah, sibuk lagi dengan kerja dan sebagainya. Sabtu Ahad tak sempat, tak ada masa. Terus-terus balik kampung, hari raya, pagi Syawal, salam-salam. Kita sembang-sembang lepas makan ketupat, beritahu, Kak Long dah bayarkan zakat abah mak belum? Sejak bila Kak Long, bukan Kak Ngah ke yang bayar? Kak Ngah bayar tak Kak Ngah? Kak Ngah tak bayar, dah 8 tahun dah tak pernah bayarkan abah punya. Kak Ngah bayarkan Kak Ngah punya. Ucu kot, Ucu. Ucu bayar. Ucu kecil lagi, Ucu tak bayar. Dah tak pasal-pasal mak bapak kepala angin. Anak tak bayarkan zakat fitrah. Sembahyang jaga, puasa okey, zakat itu yang masalah. 7 ringgit nak harapkan anak-anak bayar. Sedangkan mereka kadang-kadang terlepas bayar. Tapi anak kita ni, dia tak akan mengaku tak bayar zakat fitrah mak bapak pada pagi raya. Berani. Kan? Mak bapak tanya, Long, kau bayarkan mak abah belum? Berani pagi raya. Kena sumpah jadi peti ais terus. Tak beraninya. Dia kata, dah. Sedangkan tak bayar. Zakat fitrah ni 7 ringgit ya tuan-tuan. Ibu-ibu, bapak-bapak tak bayar nak pening-pening lah. Ni, ambil zakat fitrah datang dengan bagnya sekali tu, Ustaz. Macam gaya gangster sikit. Bayarlah 7 ringgit, laki bini 14 ringgit. Selesai masalah. Anak nak bayarkan, tak ada masalah. Lebih bayar zakat, tak salah. Yang masalahnya tak bayar zakat. Kita rasa seronok dah. Kita duit banyak, pencen, belas ribu, ratus ribu.
Kita punya EPF ya kadang-kadang tuan-tuan ada yang 800.000 EPF. Nak bayar zakat fitrah RM7, suruh anak bayar. Dah biasa anak bayar, rupanya anak tak bayar. Dan anak tak cakap pun dia tak bayar. Berani anak. Kalau kita jadi anak, berani. Saya ni anak, tak bayarkan mak bapak pagi raya. Assalamualaikum, minta maaf saya batin, mak abah kan. Sampai raya, maaf saya dan batin. Minal aidil wal faizin. Taqabballahu minna wa minkum. Wah, doa semua cantik. Tak malah mak abah kan. Terlupalah nak bayar zakat fitrah mak abah. Berani. Tak berani tuan-tuan. Anak pagi raya nipu dah. Bahaya. Ada lagi kan kupon? Kupon ada lagi. Kalau ustaz habis kupon, saya kat kereta saya banyak kupon zakat fitrah. Bayar senang, tak nak susah. Ambil mudah. Zakat fitrah, kita ramai orang tak bayar. Banyak tuan-tuan. Kenapa saya cakap ni? Pagi raya ni tuan-tuan, ya, lepas takbir raya, habis bayang raya dah habis semua, siap baju Melayu, siap sampen. Saya pun nak balik, masuk dalam kereta, start kereta nak balik. Yalah kita nak raya dah, habis dah sembahyang raya. Orang tahan, ustaz. Ya, saya turunkan tingkap. Kenapa? Nak bayar zakat fitrah. Dalam masa sembahyang raya dah habis dah. Saya lupa lah ustaz, saya balik kampung ni lupa nak bayar mak bapak punya lupa. Kenapa kau tak bayar awal-awal? Lupa. Balik cakap dengan mak bapak, ustaz jangan macam tu ustaz. Hilang kepala ustaz. Oh, engkau pandai. Habis kalau bayar sekarang kira sedekah, tak kira zakat fitrah. Perkara ni bukan sekali jadi, banyak kali tiap-tiap tahun tuan-tuan. Kalau tengok pakai sampen yang dia pakai tuan-tuan dia, sampennya je pun dekat RM200. Nazir masjid sampen pun RM12 tau. Dia 120 sampen aja. Semat, dia punya baju raya tu, baju artis, RM300-400. Dia boleh lupa nak bayarkan zakat fitrah mak bapak. Tonton ketawa malam ni. Tanta tonton dah lama tak kena bayar zakat fitrah. Yang kepala panas. Kejap-kejap nak marah pengurusi. Kejap-kejap nak marah pengurusi surau. Ini contoh lah kan. Bukan nak marah, nak bagi tahu zakat fitrah. Tapi orang ambil mudah. Betul anak-anak kita bayar. Kita yakin anak kita bayar. Tapi betul ke mereka bayar? Tanya resit, mana resit? Tak ada resit. Kita pakai QR code. Transfer online. Tengok. Tak tahulah bah. Lupalah. Dia senang ya kan. Anak-anak kita pusing. Sebab bapaknya pun kaki pusing. Senang cerita macam tu. Bayar zakat fitrah. Baik. Orang tua yang tak mampu puasa, dia tak payah ganti puasa. Tetapi dia kena bayar fidyah. Orang yang sakit dan dia tidak yakin untuk sembuh, dia kena bayar zakat, dia kena bayar fidyah, tak perlu ganti puasa. Satu orang perempuan yang hamil mengandung, dia takut, dia tak kuat, dia kena ganti puasa. Satu orang yang hamil, dia takut kandungan dia tu jadi tak sihat, dia kena ganti puasa, dia kena bayar fidyah. Bayar fidyah ni nilainya RM1.80 satu hari ataupun RM2 tertinggal puasa. Yang tadi saya cakap kan, maknanya RM1.80 ataupun RM2. Kalau 5 hari kali RM2, RM10. Belikan beras bagi fakir miskin. Zakat fitrah ini mestilah dibayar kepada amil yang dilantik oleh kerajaan. Ulul amri, pemerintah. Tak boleh bayar zakat fitrah terus kepada asnaf. Kerana apa? Zakat fitrah ini dibayar kepada 8 orang asnaf. Kita kalau cari asnaf fakir atau miskin, lagi 7, lagi 6, kita nak bayar kat siapa? Itu masalah. Walaupun kita tahu dia fakir, dia miskin dan sebagainya, tapi bayar dekat amil. Kerana apa? Amil buat rekod. Bukan sebab saya geng dengan amil tuan-tuan, sebab saya ketua penolong amil zakat fitrah. Dia penolong amil, asisten saya, bukan saya nak promosi, bukan. Ini memang peraturannya macam itu. Nak fidyah, susah, nak beli beras, nak pikul berat, bagi duit. Amil cari pakai miskin. Susah-susah surau maksum sebab kaya-kaya semua ya. Ya. Kaya lah kot ya. Antar kat masjid Nurul Jannah. Duitnya atau berasnya. Tampal beras fidyah. Jangan biarkan beras macam itu je. Hantar 50 kampit, hantar 20 kampit, 20 guni letak kat situ, beras. Kita pun tak tahu, polisi angkat tangan beritahu. Nanti lepas zuhur nanti ada beras, siapa-siapa yang keluar boleh ambil.
Yang ambil tu naik Mercedes-Benz, BMW. Jelas sini van jenazah pun boleh fire. Kan? Takkan van jenazah Velfaya Ali Karyah naik motor, Kris lama-lama tak ada apa standard kan. Banyak parking tu tuan-tuan, tak jalan-jalan. 2 orang baru ya. Baru 2 orang kan? 2 orang baru tuan-tuan. Banyak lagi nak cari tu. Tak adalah, kita gurau lah. Semua kita sama aja insya-Allah ya. Jadi jangan ambil mudah pasal zakat fitrah. Jadi kalau anak-anak kita lupa, kita ingatkan yang biasa dia bayar. Tak tolong kan, abang, kakak dah bayarkan untuk abah, mak belum bayar. Ya, takut kita lupa. Untuk anak yang lahir, kita kadang-kadang ada isteri. Ya, isteri. Tuan-tuan tengok usia tua-tua ni, isteri tak ada nak lain kot. Kan, anak lah, anak kita lah, menantu kan. Ngandung, nak bersalin. Tunggu punya tunggu, Ramadan, tak bersalin-salin. Kan? Dapat bersalin malam hari raya. Jadi dia kena bayar zakat fitrah sebab dia bertemu dengan Ramadan, ya, dan juga Syawal. Adapun anak yang dilahirkan pada pagi hari raya tidak wajib bagi dia untuk zakat fitrah sebab dia tak jumpa Ramadan. Walaupun dah masuk dekat hospital lama dah, 2 minggu dah dekat tempat bersalin tu, tak beranak-beranak, teran, tak boleh macam-macam doa baca lah. Nak keluarnya juga pagi Syawal. Dia tak nampak Ramadan, maka dia tak wajib. Dan ada pun anak kan yang masih berada dalam kandungan tak wajib bayar zakat fitrah. Ada orang nak macam tu juga. Ya Ustaz, saya nak bayar zakat fitrah, saya dengan isteri dan juga anak dalam kandungan, tak boleh. Selagi tak keluar, tak boleh bayar. Tapi Ustaz, saya takut dia malam raya, besok raya. Itu antara kau dengan bini kau, tak ada masalah dengan kita. Kan? Selagi tak keluar, tak wajib bayar zakat fitrah. Jadi, minta maaf atas kekurangan. Saya mendoakan supaya surau Haji Maksum ini terus imarah ya dengan ibadah-ibadah, perkara-perkara baik dalam bulan Ramadan, ya. Program-program yang dirancang di sini pun bagus. Alhamdulillah, 20 rakaat salat sunat tarawih, ada 2 jam qiyamul lail, tadarus Quran dan sebagainya. Yang penting murah. Nanti malam ni murah. Kan? Murah ya? Tak ada. Sate. Tadi pun cakap sate. Tak jadi. Tak jadi, korang tanggung dengan ejek ni lah. Kan? Saya iklan aja, saya bagi tahu. Jadi tak jadi belakang cerita. Tadi cakap ada murah kan? Saya bagi tahu aja. Jadi doakanlah bagi pihak Masjid Nurul Jannah, kami juga insya-Allah untuk merancang program-program di masjid. Sekiranya tuan-tuan ada kemuskilan ataupun perkara-perkara yang perlukan bantuan kepada pihak Masjid Nurul Jannah, insya-Allah kami berbesar hati datang dan jumpalah. Kita datang ke sini nak jumpa tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa nak datang sana pun boleh jumpa kami insya-Allah. Untuk apa-apa pun bantuan yang sepatutnya kita rasa kita mampu, kita akan bantu insya-Allah. Minta maaf banyak-banyak. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanggalkan tasbih kafarah Rasulullah. Waalaikumsalam.